kitab tentang ilmu, bab 1, yang ni bab 1 dalam ni lah, dalam bab ni. Setengah-setengah kitab tu dia sambung hak dulu, maknanya sambung dengan hak dulu lah. Tapi berdasarkan kitab kita ni, dia hak buat bab 1, bab 2 ni orang kemudian. Hak ni tiap-tiap bab besar tu dia kira buat bab semula, begitu. Jadi bab 1, kelebihan ilmu dan firman Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat di kalangan kamu orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjatnya. Nya tu salah tu, tak ada darjat, tak ada nya tu. Baikilah. Ataupun banyak darjat. Allah amat mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Dan firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma, Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Bab 2, orang yang ditanya tentang sesuatu ilmu, ketika dia sedang sibuk berbicara, dia menyempurnakan pembicaraannya itu, kemudian baru menjawab soalan orang yang bertanya. Itu makna tajuk tu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Itu ringkaslah. Asalnya sanad tu cukup lengkap. Muhammad bin Sinan telah meriwayatkan kepada kami, katanya, dan seterusnya. Kita akan sentiasa ringkaskan hal tu dengan mengatakan dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Dengan sanadnya tu hak tu lah, hak sebut tu. Katanya, ketika Nabi SAW sedang berbicara dengan orang ramai dalam satu majlis, tiba-tiba datang kepada baginda SAW seorang lelaki pedalaman, orang hulu, disebut A'rabi. Dia lantas bertanya, bila kiamat akan berlaku? Rasulullah SAW terus berbicara. Sebahagian daripada orang ramai berkata, beliau mendengar apa yang ditanyai orang itu, tetapi tidak suka kepada pertanyaannya. Sebahagian yang lain pula berkata, bahkan beliau tidak mendengarnya. Sehinggalah Nabi SAW menghabiskan ceritanya. Ketika itu barulah beliau SAW bertanya, di mana? Saya fikir, itu kata perawi tu, kata perawi tu. Itu kan, kalau dalam hak asal dia matan, hak Arab dia, aina urahu. Jadi urahu tu hak kata-kata perawi, bukan hak Nabi kata. Bukan hak Nabi kata. Hak Nabi katanya aina, mana? Jadi perawi kata sama ada Abu Hurairah ataupun orang di bawahnya lagi, perawi di bawah lagi. Mana tadi? Saya fikir, itu makna urahu. Saya fikir orang yang bertanya tentang kiamat nanti. Jadi di mana tu maksud Nabi tanya, di mana tu? Maksudnya orang yang bertanya tentang kiamat tadi. Mana? Gitu kita kata. Mana? Mana tu maksudnya orang yang tanya tadi. Itu perawi fikir gitulah. Dia tidak jelas molek ataupun dia tidak ingat molek. Tetapi di dalam setengah-setengah riwayat yang lain, tak ada dah saya fikir tu. Di mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Gitu tu.
Dalam riwayat ini ada saya fikir, sebagai orang panggil jumlah mu'taridah. Maknanya sebab tu kita buat sengkai situ tu. Mana hak ni bukan hak kata-kata Nabi, hak ni hak perawi kata. Jadi kalau mengikut riwayat yang lain, semua ni hak Nabi kata belakalah. Orang yang bertanya tentang kiamat tadi, jadi di mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Gitu, tak ada dah. Saya fikir itu tak ada. Orang itu menyahut, saya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimana disia-siakan amanah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila diserahkan amanah kepada orang yang tidak berkelayakan, maka tunggulah kiamat. Bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, pernah Nabi SAW ketinggalan di belakang kami dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau sempat sampai kepada kami ketika kami sedang berwudu di penghujung waktu salat. Dalam keadaan mahu cepat, kami hanya menyapu bahagian atas kaki kami sahaja. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya. Jadi bertempik dengan setinggi-tinggi suaranya. Kecelakaan berupa api neraka untuk tumit-tumit. 2 atau 3 kali. Ini perawi katalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begitu. Yani wailul lil a'qab minan nar, 2 ataupun 3 kali dia kata begitu. Bab, ini bab yang keempat. Kata-kata muhaddits, haddatsana, akhbarana, anba'ana. Humaydi berkata kepada kami di sisi Sufyan bin Uyainah. Humaydi berkata kepada kami, sepatutnya ni yang dikata tu pembuka katalah di sini, di sisi tu sepatutnya begitu. Banyak kesilapan ni pasal gaduh-gaduh buat. Di sini pembuka katalah hak Humaydi kata tu. Apa yang Humaydi kata, maqulul qaulnya. Di sisi Sufyan bin Uyainah, haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu adalah sama. Habis. Dia kata. Maknanya Sufyan bin Uyainah menganggap semua ini sama. Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana, yakni telah meriwayatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami. Beliau adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Syaqiq berkata daripada Abdullah bin Mas'ud, saya mendengar Nabi SAW mengucapkan sesuatu. Saya mendengar, dia kata. Hudzaifah berkata Rasulullah SAW menceritakan kepada kami 2 hadis, yakni haddatsana. Dia guna perkataan haddatsana. Hudzaifah kata haddatsana Rasulullah SAW haditsain. Abul Aliyah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diceritakan daripada Tuhannya. Anas berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan apa yang diriwayatkannya daripada Tuhannya. Abu Hurairah berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakannya daripada Tuhan kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara sekian banyak pokok ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Ia betul-betul seperti orang Muslim dalam perumpamaan. Ceritakanlah kepadaku apakah pokok itu. Fikiran para sahabat melayang kepada pokok-pokok yang terdapat di padang pasir.
Abdullah berkata, fikiran saya mengatakan pokok itu ialah pokok tamar, pokok kurma. Tetapi saya malu. Kemudian mereka, yakni para sahabat berkata, ceritakanlah kepada kami apakah pokok itu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok tamar ataupun pokok kurma. Itulah. Itulah beberapa hadis yang kita baca hari ini. Kemudian ini bab baru. Bab baru. Biasalah dalam kitab-kitab ulama-ulama dulu, kalau tajuk besar tu dia panggil kitab, Kitabul Ilm. Di bawah dia tu banyak lagi tajuk-tajuk. Jadi tajuk-tajuk di bawah dia tu dia panggil bab. Bab kelebihan ilmu, bab goni macam-macam tadilah. Itu. Hak tajuk besar tu dia panggil kitab. Tapi kita buat ni kalau dalam tajuk di risalah ni kan bab 3. Kitab iman, kitab ilmu. Kalau nak mengikut hak serupa hak dalam, dia kena kitab 3. Tetapi orang kita tidak biasa gitu kan. Tak apalah, tu tak jadi masalah. Bab 3 lah, tu lebih terang lagi. Kitab membicarakan ilmu. Kita sudah lepas belajar 2 bab dah, ataupun 2 kitab dah. Satu kitabul wahyi, yang kedua kitabul iman. 2 bab. Ini yang ketiga, kitabul ilm. Tujuan Imam Bukhari buat kitabul ilm ataupun tajuk ni, seperti mana yang kita sudah maklum cara dia ada munasabah ataupun kesesuaian, kesinambungan orang kata dalam penyusunan bab-bab ataupun kitab-kitab dia tu. Dia tidak buat ikut sera dah. Bapa buat goni dulu, lepas tu yang kedua goni, lepas tu yang ketiga goni, dan seterusnya sampai ke akhir kitab dia tu lah. Dia ada maksud, dia ada pertalian di antara satu dengan yang lain. Itu keistimewaan kitab Bukhari ni. Dia ada munasabah di antara bab dengan bab, hadis dengan hadis. Dia ada kesesuaian. Maknanya tidak dia buat susun tu ikut sera gitu je. Tidak. Sebab setengah-setengah kitab hadis ni dia lagu lain, tertib dia, cara dia tu lagu lain. Dia kira apa hak dia terima daripada tu dia dulu. Dia sebut tu tak kira lah bab ke apa, campur bau. Tapi susah lah kalau baca kitab lagu tu. Susah. Terutama kepada orang-orang dulu. Kalau orang kemudian ni ada komputer ni mudah sikit kita kata. Kalau orang dulu susah benar lah lagu tu. Tak tahu bab mana. Kira mengikut hak tu dia tu, ayat ke dia dulu, hak dia ambil daripada tu mula-mula sekali hadis mana. Dia sebut lepas tu mengikut tertib hak dia dengar. Ikutlah berkenaan dengan apa pun. Macam-macam lah cara penyusunan kitab hadis ni tidak serupa. Jadi kitab Bukhari dia memang ada hak tu. Itu di antara ciri-ciri dia tu. Di antara keistimewaan dia. Imam Bukhari nak cerita apa dia? Iaitu memang ada hubungan rapat dia di antara ilmu dengan iman. Sehingga untuk menggilap iman, biar jadi cerah, kuat iman itu, ilmu ini boleh menjadi penguatnya, boleh menjadi penyokongnya. Ilmu boleh menguatkan iman. Itu dia nak ayat. Ada kaitan lah tu. Ilmu boleh menguatkan iman. Ilmulah di antara yang terpenting yang boleh menyebabkan iman seseorang itu jadi kuat. Itu dia nak isyarat tu. Sebab itu dia buat kitabul ilm, lepas kitabul iman. Dia juga nak cerita, kalau ilmu saja ada, tak ada iman dulu, tak ada faedah. Dengan sebab itu dia sebut dekat iman dulu, kitabul iman dulu. Barulah ilmu tu ada faedah bila ada iman.